Assalamualaikum murid-murid. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi kita di subjek PJPK tahun 4. Pada kali ini untuk pembelajaran kali ini murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesehatan tahun 4 ya. Pada hari ini kita akan belajar unit 11 yaitu sayangi diri. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud akil balik. Murid dapat membincangkan perubahan fizikal lelaki serta perempuan apabila akil balik. Seterusnya, murid dapat menyatakan contoh simptom yang mungkin dialami ketika haid, dan yang terakhir, murid dapat membincangkan dengan memerihal mitos berkaitan haid serta ihtilam. Jadi cikgu harap pembelajaran kali ini kita dapat mencapai objektif yang sepatutnya kita capai. Okey, adakah murid-murid tahu apa itu akil balik? Akil balik ialah satu peringkat kematangan anggota seksual dan juga sistem reproduktif seseorang. Tanda akil balik pula adalah berbeza di antara lelaki dan perempuan. Akil balik bagi lelaki ialah ihtilam, iaitu ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur, biasanya juga dipanggil sebagai mimpi basah. Manakala tanda akil balik bagi perempuan pula adalah disebut sebagai menarche ataupun haid kali pertama. Mari kita belajar apakah perubahan fizikal di antara lelaki dan perempuan apabila mencapai akil balik. Okey, perubahan fizikal bagi lelaki yang pertama adalah mengalami perubahan bau badan. Perubahan bau badan ini disebabkan adalah kerana perubahan hormon. Perubahan fizikal yang kedua iaitu tumbuh misai dan juga bulu dada. Seterusnya adalah halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Mungkin sebelum ini suara kebudak-budakan atau keanak-anakan, tetapi apabila sudah mencapai akil balik, maka suara akan bertukar menjadi garau. Seterusnya adalah dada membidang. Perubahan fizikal lain adalah zakar membesar, akan tumbuh bulu di ketiak dan juga pubis, dan yang terakhir adalah otot tangan dan juga kaki membesar. Perubahan fizikal bagi perempuan pula, yang pertama adalah kemungkinan jerawat akan tumbuh di muka. Jadi sekiranya jerawat tiba-tiba tumbuh di muka, kamu jangan panik ya, itu adalah tanda normal apabila datang haid. Seterusnya yang kedua adalah mengalami perubahan bau badan, seperti yang kita bincangkan, lelaki juga akan mengalami perubahan bau badan apabila mencapai akil balik. Dan kalau perempuan pula, apabila mencapai akil balik akan menjadi suara lebih lunak berbanding dengan lelaki, iaitu suara garau. Seterusnya payudara akan membesar, punggung melebar, juga tumbuh bulu ketiak dan juga di bahagian pubis, dan yang terakhir juga otot tangan dan kaki juga membesar. Okey, adakah murid-murid tahu apakah simptom-simptom haid? Mari kita belajar sama-sama ya. Okey, antara simptom haid yang pertama adalah
perut kembung. Yang kedua, senggugut. Apa itu senggugut? Senggugut merupakan kesakitan yang dialami di bawah perut atau pelvis yang dialami biasanya ketika datang haid. Yang seterusnya adalah muka berjerawat seperti yang kita bincangkan tadi, dan juga simptom lain adalah akan merasa mual dan loya. Dan yang seterusnya payudara terasa sakit, dan yang terakhir akan mengalami gangguan emosi seperti gelisah, murung, dan cepat marah. Jadi kamu perlu tahu mengawal emosi apabila datang haid ya. Oke. Adakah murid-murid tahu mitos berkaitan dengan haid dan ihtilam? Jom kita belajar sama-sama. Oke, antara mitos bagi ihtilam. Yang pertama, persoalannya, adakah ihtilam berlaku karena saya berpenyakit? Tidak. Sebenarnya ihtilam itu menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Mitos bagi perempuan pula. Persoalan ini sering diajukan di soal oleh anak murid cikgu sendiri. Antara persoalannya adalah, "Cikgu, bolehkah saya bersenam? Sebab saya datang haid." Okey, jawapannya adalah kita boleh bersenam. Kita boleh melakukan apapun aktiviti apabila kita datang haid. Jadi mitos itu adalah sebenarnya cuma kepercayaan sahaja ya. Malah apabila bersenam, ia lagi dapat mengurangkan senggugut kerana apabila bersenam, ia melibatkan pergerakan fizikal yang banyak. Okey, jadi setakat ini murid-murid faham apa yang telah kita pelajari? Cikgu harap murid-murid faham ya. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks PJPK tahun 4, muka surat 76 hingga 77. Okey, informasi lain berkaitan dengan akil balik, iaitu tempoh kedatangan haid ini adalah berbeza-beza antara individu. Secara umumnya, haid ini berlaku selama 3 hingga 7 hari. Ia berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Okey, murid-murid, sudah bersedia? Tugasan kita pada kali ini adalah cukup mudah, senang sahaja ya. Soalan ini terdapat juga di buku teks PJPK tahun 4 halaman 93, di mana murid dikehendaki menulis perubahan fizikal yang berlaku pada kanak-kanak lelaki dan perempuan selepas akil balik. Di sini ada diminta 3 sahaja, jadi murid-murid perlu menyatakan perubahan fizikal lelaki dan perempuan. Apabila selesai menjawab, murid-murid dikehendaki menghantar jawapan kamu dengan guru PJPK kelas masing-masing. Okey, murid-murid? Okey, sekian sahaja pada kali ini. Selamat menjawab, selamat belajar. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.